mertua dan bakal-bakal mak mertua. Nama saya tuan-tuan Muhammad Syahrizan bin Mat Sabri, dilahirkan di Hospital Besar Kuala Terengganu. Mak saya orang Terengganu, ayah saya orang Jawa Kelang. Kacukanlah mix Jawa dengan Melayu. Dibesarkan di Seksyen 51A Petaling Jaya. Mendapat pendidikan terakhirlah di bumi Yaman, Sana'a. Sempat habis sebelum berlakunya peperangan. Sarjana muda pengajian Islam di Universiti Sains Teknologi Yaman. Apa lagi? Saya nak bagi tahu ni, ramai yang kecewa tuan-tuan. Yang kecewa nak darah lah makcik . Saya sudah berkahwin, anak 3. Alhamdulillah, setahun seorang. Semua hero. Okey, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Hanzalah al-Usayyidi qala wa kana min kutab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala lakiyani Abu Bakrin faqala kaifa anta ya Hanzalah. Qala qultu nafaqa Hanzalah. Qala subhanallah ma taqulu. Qala qultu nakunu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yuzakkiruna bin nari wal jannah hatta ka'anna ra'yu 'ain. Fa idza kharajna min indi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam afasna al-azwaj wal aulad wad dai'at fanasina kathiran. Qala Abu Bakr fa wallah inna lanalqa misla hadha. Fantalaqtu ana wa Abu Bakrin hatta dakhalna ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qultu nafaqa Hanzalah ya Rasulullah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma zaka. Qultu ya Rasulullah nakunu indaka tadhakkaruna bin nari wal jannah hatta ka'anna ra'yu 'ain. Fa idza kharajna min indika afasna al azwaj wal aulad wad dai'at fanasina kathiran. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walladhi nafsi biyadihi in tadumun ala ma takunun indi wa fi dhikri la safahatkum malaikah ala furushikum wa fi turukikum walakin ya Hanzalah sa'atan wa sa'atan salasa marrat. Daripada Hanzalah al-Usayyidi, zaman Nabi, nama sahabat yang bernama Hanzalah ni ramai. Antara yang kita bincang hari ini, Hanzalah al-Usayyidi. Ada seorang sahabat ni tuan-tuan, Hanzalah juga. Dia ni cukup popular, cukup terkenal, cukup masyhur. Nama dia Hanzalah al-Ghasili. Hanzalah yang dimandikan. Semua kenal. Berkahwin dengan Jamilah binti Abdullah bin Ubay bin Salul. Hanzalah al-Ghasili dia tu popular sebab apa? Hari ni dia menikah. Contoh, malam tu orang Arab panggil Lailatul Dukhul, malam pertama. Besoknya ni tok dan satu hari baru kahwin ni tuan-tuan, besoknya hayya alal jihad. Dengar dapat seruan jihad daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi buka pintu jihad, siapa nak bersama dengan Nabi dalam peperangan Uhud ketika itu. Bayangkan Hanzalah al-Ghasili satu hari baru kahwin, dia boleh meninggalkan isteri dia, meletakkan namanya sebaris dengan sahabat-sahabat lain, berjuang dalam medan peperangan Uhud tuan-tuan.
Saya yang kata sehari, sebulan pun belum tentu. Baru kahwin ni nak pergi sembahyang jemaah sebulan. Baru kahwin, Allah beratnya. Tapi Hanzalah Al-Ghasili 1 hari ni baru kahwin, baru rasa nikmat ni. Dia boleh meninggalkan isteri dia. Ketika mana dalam peperangan Uhud ketika itu, tuan-tuan, bayangkan Hanzalah Al-Ghasili, dia cari askar yang kalau saya dalam medan peperangan, kita akan cari askar yang gemuk. Oh, ni buncit askar ni makanan aku. Cari askar yang tak reti pegang pedang. Oh, ini makanan aku. Kita cari askar yang lemah-lemah. Tapi Hanzalah Al-Ghasili dia cari siapa? Dia cari Abu Sufyan. Abu Sufyan musuh nombor 1 Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang duduk dengan ketua ni, tuan-tuan, dalam medan peperangan mesti dikelilingi dengan askar-askar yang berkemahiran tinggi. Askar elit, askar komando lah, istilah Melayu kita ni orang panggil komando, yang duduk dengan ketua ni. Hanzalah Al-Ghasili dia cari yang itu, Abu Sufyan, dan dia berjaya menjatuhkan kuda Abu Sufyan, tuan-tuan. Ketika mana nak pergi bunuh Abu Sufyan ni, Abu Sufyan jerit. Datang musuh daripada belakang, tombak daripada belakang, ni tembus sampai ke depan. Akhirnya Hanzalah Al-Ghasili gugur syahid bersama sahabat Nabi yang lain, lebih kurang 70 orang yang gugur dalam medan peperangan Uhud ketika itu, tuan-tuan. 1 hari kahwin, Allahu Akbar. Habis peperangan, tuan-tuan, tubuh Hanzalah Al-Ghasili ni, bila mana sahabat-sahabat Nabi nak kutip mayat-mayat, jenazah-jenazah sahabat-sahabat yang bergelimpangan ni, tengok jenazah Hanzalah Al-Ghasili ni, tuan-tuan, basah kuyup. Macam mana baru lepas mandi tu, basah kuyup dia. Lalu tanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kenapa tubuh Hanzalah Al-Ghasili ni basah? Sahabat-sahabat lain basah dengan darah, tapi Hanzalah Al-Ghasili basah dengan air ni. Kenapa? Nabi kata, tadi aku melihat tubuh Hanzalah Al-Ghasili ini, turunnya malaikat memandikan jenazah Hanzalah Al-Ghasili. Jenazah VIP, tuan-tuan. Allahu Akbar. Malaikat turun mandikan dia. Ketika itu tergantung, sebab Nabi tak bagi tahu sebab apa. Sebab apa malaikat turun mandikan jenazah Hanzalah Al-Ghasili? Ketika itu tergantung. Lalu baliklah mereka daripada peperangan itu, terus berjumpa dengan isterinya Jamilah binti Abdullah bin Ubay bin Salul. Rupa-rupanya, tuan-tuan, excited dan keterujaannya untuk kejar syurga Allah, untuk mencari pandangan Allah, untuk menggapai syahid dalam medan peperangan, sampai terlupa nak mandi wajib. Terlupa. Pagi tu besok pergi perang tu terlupa nak mandi wajib, lalu dimandikan oleh para malaikat. Itulah gelaran yang diberikan Hanzalah Al-Ghasili. Dia ni cukup popular, cukup famous, tuan-tuan. Yang kita bincang hadis ni nama dia Hanzalah Al-Usayyidi. Dia ni pun hebat juga. Siapa dia ni? Qala wa kana min kutab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Nabi pilih dia, Nabi lantik dia kutab. Kutab ni penulis wahyu. Antara sahabat yang dipilih oleh Nabi untuk menulis wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala laqiyani Abu Bakrin. Satu hari berjalan di satu tempat, berselisih dengan Abu Bakar As-Siddiq. Faqala, lalu Abu Bakar tegur. Abu Bakar tegur Hanzalah Al-Ghasili. Kaifa anta ya Hanzalah? Hanzalah, hang apa khabar? Hanzalah, apa cerita? Lama tak jumpa, sihat ke? Kaifa anta ya Hanzalah? Apa khabar? Bagaimana keadaan kamu ya Hanzalah? Qala qultu nafaqah Hanzalah. Tuan-tuan, Hanzalah dia jawab apa? Nafaqah Hanzalah. Abu Bakar, ni aku nak bagi tahu kepada kamu, nafaqah Hanzalah. Hanzalah ni dah munafik. Kita jumpa kawan-kawan kita tengah-tengah jalan, apa khabar hang, lama tak jumpa?
Tiba-tiba dia jawab, aku ni dah munafik. Pernah berlaku tak tuan-tuan? Ini Hanzalah Al-Usayyidi, dia kata diri dia tu munafik. Munafik ni satu istilah benda yang kita tak suka dengar, kita benci munafik. Sifat munafik pun kita benci. Tapi Hanzalah Al-Usayyidi dia boleh kata diri dia sendiri munafik. Qala subhanallah, terkejut Abu Bakar. Subhanallah, terkejut Abu Bakar. Ma taqulu, kenapa mu cakap macam ni Hanzalah? Kenapa mu kata dirimu ini munafik? Qala qultu nakunu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku ni rasa diri aku ni munafik sebab apa? Qultu nakunu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mana aku duduk dengan Nabi, ketika mana aku bersama dengan Nabi, aku berada di sisi Nabi, yuzakkaruna bin nari wal jannah hatta ka'anna ra'yu ain. Ni Nabi cerita pasal syurga, Nabi cerita pasal neraka, seolah-olah aku nampak syurga dan neraka itu berada di hadapan mata aku. Fa idza kharajna min indi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mana aku jauh dengan Nabi, aku duduk belakang Nabi. Tadi aku duduk depan Nabi, Nabi cerita pasal syurga, pasal neraka, aku rasa nampak seolah-olah ada depan mata aku ni. Bila aku keluar daripada Nabi, duduk belakang Nabi, jauh daripada Nabi, sampai-sampai di rumah, afasna, aku kasar al-azwaj, dengan isteri aku, wal aulad, dan anak-anak aku. Maksud dia macam mana tuan-tuan? Dia duduk dengan Nabi, akhlak dah jadi baik. Dia duduk dengan Nabi, perangai dah jadi elok. Dia duduk dengan Nabi, dia punya tingkah laku tertib, sopan santun, bergaluh. Balik-balik rumah, fasnal azwaj, dia sampai rumah beri salam. Assalamualaikum, isteri tak dengar. Beri salam lagi, sampai salam yang ke-7, isteri tak buka-buka pintu lagi. Salam lagi sampai salam yang ke-10. Mana isteri aku ni? Ni muka merah dah, telinga merah dah ni. Dia buka-buka pintu, oi, tengking isteri jekah dah. Hang pi mana? Bekeng dengan isteri. Balik-balik rumah, anak pegang cawan, terjatuh pecah. Kita pukul anak tu, jekah anak tu. Begitulah yang dirasakan oleh Hanzalah Al-Usayyidi. Duduk dengan Nabi ni Allah baik, keluar-keluar jauh dengan Nabi, kasar dengan isteri dan anak-anak. Wadai'at, dan aku ni Abu Bakar, Hanzalah dia kata apa? Aku ni dai'at, bila jauh dengan Nabi banyak buat benda sia-sia. Duduk dalam masjid ni tuan-tuan, Allah ingat mati semua duduk dalam masjid. Mulut ni istighfar, baca Quran, bagus tuan-tuan. Balik-balik je dekat rumah cari remote TV. Gegar Vaganza dah start ke belum? Kilauan emas bila mula? Aku nak masuk juga ni. Ni rancangan kilauan emas. Balik-balik cari remote, Hindustan ada tak hari ni? Itu manusia dia normal. Kejap dia, sometimes dia okey, sometimes dia lalai. Duduk dekat masjid ni Allah istighfar, ingat mati dan sebagainya. Keluar-keluar kejap lagi duduk kedai kopi, lupa habis dah. Tadi Allah ustaz baru cerita bab mengumpat contoh. Keluar-keluar ustaz dah ngumpat, ngata ke orang dah. Begitu yang dirasakan Hanzalah Al-Usayyidi ni. Wadai'at, banyak buat benda sia-sia. Fanasina kasiran, dan Abu Bakar, aku rasa aku ni bila jauh dengan Nabi, aku banyak lupa Allah subhanahu wa ta'ala. Aku lupa Allah, banyak aku lupa Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Abu Bakrin. Kita tengok apa jawapan Abu Bakar tuan-tuan. Di saat bila mana Hanzalah Al-Usayyidi dia kata dia munafik, Abu Bakar terkejut.
Bila dia dengar penjelasan daripada Hanzalah Al-Usayyidi, kita tengok apa jawapan Abu Bakar. Fawallah, demi Allah, Abu Bakar kata, inna lanalqa misla hadha. Wahai Hanzalah Al-Usayyidi, aku pun macam kamu juga. Allahu Akbar. Abu Bakar tu tuan-tuan, Abu Bakar As-Siddiq, semua kenal. Sahabat puji, Nabi puji Abu Bakar ni, yang mengungguli semua aspek, unggul dari segi ketakwaan. Tak ada orang atas dunia ni yang boleh lawan ketakwaan yang ada pada Abu Bakar. Unggul dari segi keimanan dia pada Allah, tak ada orang boleh lawan. Bahkan manusia yang Nabi kata apa? Abu Bakar fil jannah, sahabat yang mana dijamin oleh Allah syurga. Atas dunia ni hidup lagi tuan-tuan, dah ada jaminan tiket untuk masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Abu Bakar selayaknya dia kata aku ni lebih hebat daripada malaikat. Selayaknya dia boleh kata macam tu. Tapi inilah manusia yang punya nilai hati yang bersih tuan-tuan. Walaupun dia ni Abu Bakar, sahabat nombor 1 Nabi, kesayangan Nabi sallallahu, jaminan Nabi syurga, tapi dia merasakan banyak dirinya yang perlu diperelok, perlu diperbaiki. Dia merasakan diri dia pun, orang Pening kata tekoh lagu ni, sekejap jadi baik, sekejap lara. Abu Bakar tuan-tuan. Nah, maksudnya di sini, orang yang seperti ini lebih disayangi oleh Allah, melainkan manusia yang on the spot dia jadi baik. Bukan on the spot, dia 5 waktu ni mari semayang ni, hebat dia. Subuh dia mari, zuhur dia mari, asar. Bila merasakan dia ni baik, dia merasakan diri dia sempurna, itu lebih dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala daripada manusia yang banyak dosa tapi dia merasakan dia ni banyak dosa di hadapan Allah. Daripada manusia yang sempurna, dia rasa dia sempurna, diri dia tu lebih hebat daripada orang lain. Contoh tuan-tuan, kita ambil simple je. Kita mari kejap lagi nak sembahyang zuhur ni, depan ni ada kedai makan. Naik motor ni, kita nak pergi sembahyang ni tuan-tuan, hebat nak pergi sembahyang, alhamdulillah. Ada kawan-kawan kita yang masih sebaya dengan kita, duduk kedai kopi, duduk main dam. Teng. Dalam hati kita, mulut kita cakap apa dekat kawan-kawan kita yang masih lagi lalai? Contoh, apa nak jadi ni? Umur dah 60 tahun, dah tua nak mampu, tak sedar diri. Kita nak pergi masjid, tapi mulut kita, hati kita cakap macam-macam dekat orang yang tengah lalai. Orang yang tengah lalai ni pula duk main dam, dia nampak kita lalu ni, Allah bagusnya dia ni istiqamah pi masjid, dekat dengan rumah Allah. Tuan-tuan, kita nak buat benda baik tapi hati kita duk kata dia macam-macam. Walaupun dia ni lara, dia kata apa, ya Allah bagusnya dia ni. Sebab apa? Baik dekat rumah Allah, dekat dengan masjid, satu hari aku nak jadi macam dia. Dia pandang kita mulia, kita pandang dia teruk. Ini sifat-sifat yang perlu kita buang tuan-tuan. Kerana itu adalah penyakit hati. Dan kita ambil contoh Abu Bakar, dia boleh rasa diri dia macam tu. Ada satu kisah yang ketika mana zaman pemerintahan Umar Al-Khattab. Kisah ni seronok tuan-tuan. Umar Al-Khattab dia ni jadi khalifah, dia suka tengok rakyat dia. Suka tengok rakyat dia. Satu hari, budak-budak, kanak-kanak yang sedang bermain, Umar dia pi jumpa kanak-kanak ni, pi jumpa dengan anak-anak ni, dia bermesra, bergurau, budak-budak. Ketika mana nak mengakhiri perpisahan itu, Umar kata, nak anak-anak doakan pakcik. Umar dia minta doa dengan budak. Budak yang kotor bajunya dengan debu. Budak ni beringuh ni. Budak. Umar Al-Khattab Amirul Mukminin, manusia nombor 1 ketika itu. Umar juga ada tiket syurga.
Dia boleh minta doa dengan budak kecil, tuan-tuan. Kita pernah buat tak sepanjang hidup kita minta doa dengan anak-anak, budak-budak kecil? Nak doakan pak cik nak, ada tak? Tak. Sebab apa? Sombong. Kau siapa? Budak. Tak ada apa-apa. Ni Omar, tuan-tuan, Omar. Bila ditanya kenapa engkau minta doa sedangkan engkau Amirul Mukminin, Omar kata, tuan-tuan, anak-anak ini lebih mulia daripada aku. Anak-anak ini tidak ada dosa. Omar banyak dosa. Budak-budak ini mati terus syurga. Omar mati belum tentu melepasi soalan dalam kubur, belum tentu lepas. Itu Omar, tuan-tuan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Saya nak cerita pengalaman saya pun saya rasa segan. Sebab depan-depan saya ni dah pangkat ayah kan. Tak apa, saya rasa nak cerita juga. Anak sulung saya nama dia Abdul Rahman, umur 3 tahun. Anak nombor 3 saya sebulan lebih. Dia merah lagi, sekarang baru sebulan lebih lah. Duduk atas katil, saya baring atas katil, baby tepi ni. Abdul Rahman naik atas katil, tuan-tuan. Dia lompat. Saya kata, Abdul Rahman jangan lompat, jatuh atas adik. Dia lompat lagi dan perkara yang tak diingini pun berlaku. Dia terjatuh atas baby, adik dia. Kecil, adik dia nama Abdullah, jatuh bang. Saya ni tengah duk baca buku, tuan-tuan. Automatik jadi marah. Abdul Rahman, saya tengking dia. Saya jentik ni telinga dah. Tu tak pernah pukul anak, itu kali pertama jentik anak tu. Bang, jentik ni merah menyala ni telinga ni. Kena jentik. Dia terkejut, menangis. Dia pun lari ke depan, terak macam ni nangis. Lepas tu mari kesedaran, tuan-tuan. Ya Allah, aku dah pukul anak aku yang tak berdosa ni. Dia umur 3 tahun. Allah, aku dah jentik dia, sakit dia. Kita rasa menyesal, tuan-tuan. Saya pun terus pergi depan. Ustaz belakang, Abdul Rahman, Abi minta maaf. Saya minta maaf. Bayangkan tak sampai 1 minit saya jentik telinga dia. Dia boleh bangun, tuan-tuan. Sakit ni masih terasa lagi. Dia boleh bangun, dia boleh duduk atas riba, dia boleh peluk, dia boleh senyum. Kat sini saya belajar satu benda, tuan-tuan. Anak-anak kecil dia mengajar kita satu sifat kemaafan yang susah kita nak ikut. Cuba haji jentik telinga saya. Rasa-rasa sehari ke setahun saya berdendam. Silap-silap makan zaman tu. 7 keturunan. Oh, kau ingat ni keluarga dia ni dulu pernah jentik telinga aku ni. Nak kata kita ni dendam, benda yang kecil lah. Tapi budak-budak kita tibai dia, kita pukul dia, kita jerkah budak-budak ni. Dia boleh maafkan kita, tuan-tuan. Budak-budak ada satu sifat kemaafan yang cukup luar biasa. Satu benda yang saya belajar ketika mana ada anak ni. Kerana apa? Mempunyai nilai hati yang bersih. Budak-budak tak ada dosa, bersih hati mereka, jujur, tuan-tuan. Fantalaqtu ana wa Abu Bakrin hatta dakhalna ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sambung balik tadi cerita Abu Bakar, tak habis lagi. Rasa tak seronok bila tak habiskan cerita tu tentang Umar Al-Khattab. Dia jumpa budak, dia minta doa. Umar jalan lagi, tuan-tuan. Umar jumpa orang tua pun dia minta doa. Pakcik dah beruban dah, janggut putih dah. Ni minta doa juga dengan orang tua. Sahabat tanya, kenapa engkau minta doa dengan mereka ini sedangkan engkau Amirul Mukminin? Bukan sahabat tanya, pakcik tu tanya. Engkau ni Amirul Mukminin, kenapa engkau minta doa dengan aku? Omar kata, pakcik, hidup kamu lebih lama, sujud kamu lebih banyak, zikir kamu lebih banyak, sedekah kamu lebih banyak, solat kamu lebih banyak daripada aku, maka kamu lebih mulia di sisi Allah daripada aku. Ini pandangan Omar pada orang lain. Siapa yang ada depan mata dia pun dianggap mulia daripadanya, tuan-tuan. Satu benda yang patut kita contohi. Okey, Abu Bakar dengan Hanzalah dia kata apa? Kalau kita duk cerita macam ni, tak jadi apa.
Mereka pun pergi cari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila sampai di hadapan Nabi, qultu nafaqa Hanzalah. Sampai depan Nabi, Hanzalah kata, ya Rasulullah, aku ni dah munafik. Hanzalah nafaqa, dah munafik ya Rasulullah. Sampai depan Nabi tak cerita banyak, kata begitu terus, ya Rasulullah, nafaqa Hanzalah, aku ni dah munafik. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi jawab apa tuan-tuan? Wa ma zaka, mu cerita apa ni? Kenapa mu kata dirimu ni munafik? Qultu ya Rasulullah, nakunu indaka tazakkaruna bin nari wal jannah hatta ka'anna ra'yu ain fa idza kharajna min indika afasnal azwaj wal aulad wad dai'at fanasina kathiran. Dia pun cerita macam mana dia cerita dekat Abu Bakar tadi. Bila aku duduk dengan kamu ya Rasulullah, kamu cerita pasal syurga dan neraka seolah-olah aku nampak depan mata ya Rasulullah. Bila aku jauh denganmu, bila aku duduk belakangmu ya Rasulullah, aku kasar dengan isteri dan anak-anak aku. Wadai'at, dan aku banyak buang masa ya Rasulullah. Fanasina kasiran, dan aku banyak lupa Allah subhanahu wa ta'ala. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillah. Kita tengok apa jawapan Nabi. Walladhi nafsi biyadih, demi nyawaku, biyadih, yang digenggam oleh Allah, yang dipegang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Illau tadumun ala ma takunun indi wa fi zikri la safahatkum malaikah. Nabi kata dekat Hanzalah, kalau kamu duduk depan aku jadi baik, belakang aku pun baik, depan aku berjuruk, ni dekat masjid berjuruk, luar masjid pun baik. Duduk dalam masjid ingat mati, duduk luar pun ingat mati. Duduk dalam masjid ingat dosa banyak, ni dekat luar pun ingat sama juga. Sama. Depan aku baik, Nabi kata, belakang aku pun baik. La safahatkum malaikah. Ni malaikat datang kepada kamu. La safahatkum, malaikat shake hand tangan kamu. Shake hand, la safahatkum, malaikat datang kepada kamu, berjabat tangan dengan kamu, respect dengan kamu, wahai Hanzalah. Itu Nabi kata kalau kamu boleh buat macam tu. Walakin Hanzalah sa'atan wa sa'atan, Nabi sebut 3 kali tuan-tuan. Sa'atan wa sa'atan, sa'atan wa sa'atan. Tapi Hanzalah nak jadi manusia yang baik ni kena ambil masa, take time. Ni semakin hari kita belajar, semakin hari kita membesar, semakin hari usia kita meningkat, kita akan nampak banyaknya kelompongan-kelompongan yang ada dalam hidup kita ni tuan-tuan. Kelompongan-kelompongan inilah yang mana kita akan cari jalan untuk kita selesaikan, untuk kita hilangkan kelompongan-kelompongan dalam hidup kita ni. Adakah manusia tu boleh jadi baik selama 1 hari, dia terus jadi baik, dia tahu belaka, dia jadi hebat dah? Kena ambil masa tuan-tuan. Dan saya yakin, contoh. Kita nak ubah satu benda dalam hidup kita, cara hidup. Nak jadi baik ni, ikhtiar sungguh-sungguh ni. Antaranya kita ubah benda simple dulu, cara tidur. Nah, kita belajar adab-adab tidur. Oh, Nabi ambil sembahyang dulu sebelum tidur. Aku nak ikut macam Nabi ni, aku nak jadi baik, nak berubah. Tuan-tuan, benda ni payah nak buat walaupun ambil sembahyang sebelum tidur. Dan 1 hari, 2 hari, 3 hari je buat, hari keempat lupa balik. Lupa. Padahal benda tu simple je. Nak kata payahnya nak jadi baik ni, nak kena ambil masa, nak jadi biasakan dalam hidup kita dengan amalan-amalan itu. Payah, memang payah. Dalam kepayahan itulah Allah Ta'ala terima amalan kita tuan-tuan, sebab kita berusaha untuk jadi baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis ini hadis Sahih Bukhari, mudah-mudahan bermanfaat. Saya nak tambah lagi satu hadis, boleh tak?
Cukup dah, saya tengok dah macam-macam gaya ada. Macam-macam ni ada. Macam ni ada. Itu maksudnya dah penanda aras menunjukkan kebosanan atau kemengantukan. Saya bersangka baiklah, mungkin mengantuk kot. Ataupun penyampaian saya tak best. Saya sangka baik ke sangka buruk tu, tuan-tuan? Okey, tak apa. Lagi satu hadis Nabi SAW. Lah, kata 45 minit belum sampai lagi, insya-Allah. Okey. An Abi Darda radhiyallahu anhu, daripada Abi Darda radhiyallahu anhu. Abi Darda nama betul dia Uwaimir bin Zaid bin Qais. Itu nama Abu Darda. Abu Darda dia orang Ansar daripada kabilah Kharaj. Kalau tuan-tuan pergi Madinah, ada nama kabilah Kharaj. Itu adalah kabilah daripada Abu Darda radhiyallahu an. Okey. Abu Darda dia bersama dengan Nabi adalah ketika mana dalam peperangan Uhud. Itu peperangan pertama dia dengan Nabi. Selepas tu setiap siri peperangan Nabi dia join. Ni Abu Darda sepanjang Nabi daripada peperangan Uhud. Selepas itu dia sentiasa bersama dengan Nabi dalam setiap siri peperangan. Okey. Abu Darda ni tuan-tuan, dalam peperangan Uhud Nabi puji dia. Antara para jurid yang menunggang kuda paling hebat. Dia tunggang kuda ni, dia pegang pedang, dia cantik musuh macam tu lah. Dia hebat, dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mana pemerintahan Osman Al-Affan jadi khalifah, Osman Al-Affan melantik Abu Darda jadi hakim, orang yang layak beri fatwa. Dan ulama kumpul hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Abu Darda sebanyak 179 hadis. 179 hadis. Dan Abu Darda dia meninggal dunia pada tahun 32 Hijrah di Damaskus. Dan itu tentang Abi Darda. Tuan-tuan boleh beli kitab Asbahah karangan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Cerita tentang sahabat-sahabat Nabi secara detail. Tempat dia lahir mana, apa jasa dia, pengorbanan dia, mati kat mana, semua dah. Okey. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yulqa ahli nar al-ju'. Nabi kata dicampakkan, dilemparkan kepada ahli nar. Ahli neraka itu satu benda atas dunia ni kita tak suka dan kita tak mampu nak tanggung dia. Apa dia? Ditarik nikmat kekenyangan. Nikmat kenyang ni tak ada. Ditarik nikmat kekenyangan. Allahu Akbar. Maksudnya ahli neraka lapar sampai bila-bila. Dia tak akan rasa nikmat kenyang, tuan-tuan. Saya pada tahun 2014 ketika mana berada di bumi Sudan. Masa tu misi korban dengan Yayasan Amal Malaysia Cawangan Terengganu. Masa tu kami bawa lembu lebih kurang 600 ekor. 600 ekor lembu, kambing hampir-hampir 1000 masa tu. 2014. Masa tu umur saya 27 tahun. Tuan-tuan, ketika itu raya haji di Sudan, raya haji dia besar. Raya haji ni raya yang paling seronok lah. Cuti 2 minggu. Bila cuti 2 minggu ni banyak kedai tutup. Kami daripada Khartoum nak pergi Laji'in. Laji'in ni tempat pelarian. Ambil masa perjalanan lebih daripada 16 jam ke 17 jam. Sebab jauh, lebih kurang 900 ke 1000 kilometer perjalanan. Dalam perjalanan tu kami dan makan pagi ya. Sempat makan pagi di Khartoum. Bekalan makanan pun cukup-cukup makan pagi ya. Ketika dalam perjalanan tu, tengah hari cari restoran di tengah-tengah jalan, pergi singgah pekan, tak ada jumpa restoran yang buka. Sampailah pukul 5 petang tak makan tengah hari, tuan-tuan. Saya masa tu umur 27 tahun, dia punya pening kepala, angin dah masuk. Ya Allah, tak tahan ya Allah. Lapar. Yang pergi dengan saya pula bayar-bayar pakcik umur 60 tahun. Ni menggigil tubuh dia.
Nak kata lapar, tak tahan. Saya kata, ya Allah pakcik, jangan pengsan pakcik, risau pula kami ni. Pukul 7 baru dapat makan tengah hari tuan-tuan. Daripada pagi tu, lepas subuh tu, pukul 7 baru makan, 7 malam. Allah Ta'ala uji ketika itu, ditarik sekejap, nikmat kenyang ni. Saya kata, ya Allah tak tahan dah. Nak makan pun dah tak selera, perut masuk angin dah. Kita nak buat kerja pun tak syok. Lepas daripada kejadian tu tuan-tuan, kami bawa periuk sendiri, masak sendiri. Lepas tu 2015 pergi, bawa periuk sendiri, masak sendiri. 2016 pun sama, tahun ni kita pergi pun sama. Nak katanya lapar ni tak tahan. Dan itu juga antara azab bagi ahli neraka. Walaupun begitu, ramai manusia yang masih sombong dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Faya'dilu ma hum fihi minal azab. Yang mana manusia yang diazab dalam neraka Allah, Nabi kata setimpal dengan dosa yang dia buat di atas muka bumi. Setimpal, selayaknya dia kena macam tu sebab dosa yang dia buat di atas muka bumi. Fayastaghisun, bila mana lapar ni tuan-tuan, kita lapar, kita akan cari makan. Ahli neraka nak cari makan dekat mana? Mana ada kedai? Fayastaghisun, wahai malaikat, kami nak makan, minta makan. Fayughathuna min dara', lalu dibawakan kepada mereka tuan-tuan sejenis makanan daripada neraka Allah, nama dia Dara'. Dara' ni maksud dia pokok yang berduri. Dalam Quran ada cerita juga kan, pokok yang berduri. Pokok berduri atas dunia ni kaktus. Contohlah, kaktus kita nak pegang tuan-tuan, tak berani pegang macam tu, siapa berani? Kita kena cari sarung tangan yang tebal baru berani pegang. Bayangkan itu adalah menu untuk ahli neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. La yusminu wa la yughni min ju'. Tadi tak ada sesema. Bila minum air ni jadi sesema tuan-tuan. Mungkin sebab dia tak dia cool kan, sejuk. La yusminu wa la yughni min ju'. Yang mana Nabi kata la yusminu, tidak mendatangkan kegemukan. Kalau nak terjemah gemuk tak comel, maksud dia apa? Tak beri manfaat apa-apa. Dorak ni makan macam mana pun la yusminu, tak ada protein, tak ada zat, tak ada vitamin, tak ada faedah pada orang yang makannya. Wala yughni min ju', bahkan tidak mendatangkan kekenyangan, min ju', daripada kelaparan itu. Allahu Akbar. Baik, tak payah makan. Tapi tidak ada pilihan. Fayastaghisu nabi ta'am, ditarik lagi sekali nikmat, iaitu nikmat untuk memilih. Atas dunia ada duit lebih sikit, boleh pilih nak makan apa. Nak makan nasi Arab, nasi biryani, itu nikmat lah, boleh memilih. Dalam neraka Allah, ahli neraka minta, bawa kami malaikat makanan lain. Malaikat kata tak ada, ini sahaja untuk kamu. Nak tak nak, fayughasu nabi ta'am, ahli neraka pun terpaksa makan dorak ni. Nak tak nak, lapar sangat ni, makan juga. Bila mana makan zirusah, Nabi kata ni tak dan masuk dalam perut, lekat di rengkong ni. Rengkong ni saluran makanan ni. Dok makan dorak ni, Allah, tak ada pilihan. Lapar sangat, mereka makan, akhirnya zirusah, Nabi kata lekat di rengkong. Fayazkurun, lalu ahli neraka pun teringat. Apa yang mereka ingat tuan-tuan? Annahum kanu yajizunal ghassas fid dunya bisyarab. Oh, atas dunia dulu aku pernah makan dengan ikan tercekik tulang, aku cari air. Ahli neraka pun begitu. Oh, lekat di rengkong, cari air. Saya yakin tuan-tuan pernah kena makan nasi tercekik tulang. Ada kawan saya yang duduk depan saya ni makan tercekik tulang tuan-tuan, 15 minit dia kena. Ni minum air berbotol-botol tak hilang-hilang.
Makan nasi dia kepal tu, bertokol-tokol dia makan, tak hilang tuan-tuan. Sampailah 30 minit ni dia dah tak selesa dah. Dah jadi sawan kejap. Oh, sakit. Pergi jumpa doktor tuan-tuan, dia bekak dah. Bekak. Sampai bekak dia punya ni rengkung. Doktor kata dia tunggu bekak surut, kita operate. Sampai tahap macam tu. Nak kata azab tuan-tuan atas dunia pun kita tak tahan. Tapi ahli neraka dia kena juga macam tu. Kadang-kadang display balik apa yang kita rasa sakit atas dunia ni, yang kita tak mampu nak tahan, rupa-rupanya ada dalam neraka Allah. Semua tu Allah Ta'ala suruh kita beringat. Beringat, kamu ni lemah manusia. Jangan sombong dengan aku. Suruh beringat. Lalu ahli neraka pun fayastaghisu Nabi Syara. Wahai malaikat ni, lekak ni, bawa kami air. Kami nak air. Fayarfa'u ilaihim hamim. Lalu malaikat membawakan kepada mereka satu jenis air, nama dia hamim. Hamim ni tuan-tuan, saya buka tafsir Ibnu Katsir, saya mengaji. Dia kata maksud hamim ini adalah tembaga yang dicairkan. Tembaga tu panas. Tembaga tu nak dicairkan dengan air, dengan api. Bila cair tuan-tuan, dia punya menggelegak tu, gelegak warna dia tu macam lava guna berapi tu. Dah kita nak pergi dekat pun takut, sebab panas. Tapi itulah minuman dalam neraka Allah. Tuan-tuan, Allahu Akbar. Hamim dalam pada tafsir Imam Fakhr Razi dia kata apa? Air panas. Hamim ni air yang sangat panas, yang mana suhu kepanasan dia tidak akan berkurangan, bahkan semakin meningkat. Dia mendidih, menggelegak, semakin panas air dia. Atas dunia air panas kita biar sekejap, 15 minit dah sejuk dah. Tapi air dalam neraka Allah ni, hamim ni, semakin panas, tak pernah kurang suhu kepanasan dia. Itulah air dalam neraka Allah. Bikalalib, disertakan sekali kalalib. Kalalib ni bahasa Melayu dia, Allahumma salli ala Muhammad. Makcik, kalau makcik pergi pasar jual daging, yang sangkut peha lembu tu orang panggil apa? Kan peha lembu besar kan, yang sangkut dia tu, yang gantung tu, cangkuk. Cangkuk ni disertakan sekali dengan hamim, dapat package. Mu minta air, malaikat bawakan sekali dengan cangkuk. Cangkuk ni juga digunakan ketika mana manusia yang banyak dosa ni lalu titian sirat. Ada Nabi cerita satu hadis, bila lalu titian sirat, dia ni banyak dosa. Cangkuk ni digunakan untuk mencangkuk dia tu sampai ada yang terkeluar isinya, supaya nak suruh jatuh ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan cangkuk ni atas dunia yang guna siapa? Pirate of Caribbean tu. Orang jahat, mana orang baik guna cangkuk? Cangkuk dekat tangan. Dia nak kata benda yang kita tak suka tengok. Oh, orang jahat pakai. Min hadid, yang diperbuat daripada besi. Faiza danat min wujuhihim, ketika mana sampai di depan muka ahli neraka ni tuan-tuan, dibawa danat sampai depan muka, min wujuhihim, akan ahli neraka itu, syawat, automatik muka ahli neraka syawat, roasted, kena panggang, seolah-olah dipanggang. Muka ni jadi hitam legam tu, rentung kerana panas yang begitu dahsyat. Allahu Akbar. Belum sampai mulut lagi, depan muka baru. Begitulah keadaan ahli neraka di saat dia lapar. Sabar, ada lagi sikit. Fa iza dakhalat butunahum, ketika mana malaikat menyumbat hamim ke dalam mulut ahli neraka bersama dia dengan kalalib. Kalalib. Sumbat ni sekali dengan kalalib, cangkuk tu. Bila sampai kat dalam, qata'at ma fi butunihim, malaikat rentak benda tu. Cangkuk ni tadi malaikat rentak, tarik keluar.
Bila tarik keluar, Nabi kata qata'at ma fi butunihim, habis putus segala usus-usus di dalam perut ahli neraka, keluar daripada tubuhnya, tuan-tuan. Allahu akbar, waliyazubillah. Beginilah keadaan di saat ahli neraka lapar diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup, tuan-tuan, hadis ni hasan sahih riwayat Imam At-Tirmizi. Saya tahun 2013 bersama dengan Yayasan Amal Malaysia Cawangan Terengganu pergi hantar bantuan di Jordan, Syria, Jordan. Masa itu bawa 500,000 sumbangan. Ketika itu pelarian di sana masih lagi pakai canvas. Sekarang alhamdulillah sumbangan orang ramai, terutamanya daripada Malaysia. Muslim Care pergi, Mufti Perlis pergi, macam-macam NGO pergi. Hari ini orang sana dah tak penduduk dalam canvas, dah duduk rumah batu dah, rumah yang dibina. Okey, saya tak nak cerita tu, saya nak cerita pengalaman saya. Ada satu video yang kami pergi, orang Syariah tu tunjuk dekat kami video tu. Wallahu alam dah viral ke belum, wallahu alam lah. Video tu, tuan-tuan, bagaimana seksaan Syiah ni, dia benci dengan kita ni, dengan ahli sunnah wal jamaah ni, dia seksa macam mana. Bayangkan orang tu dia ikat kiri kanan, dia bogilkan, bogil. Bila dia bogil, dia tak beri makan, tak beri minum. Orang tu semakin hari kuruh kering lah, kuruh kering. Ada orang rekod daripada belakang. Ada orang tu dia ambil pisau, seorang dia ambil pisau, dia siap dia kulit belakang ni, dia siap sikit. Orang tu menggeliat, sambil-sambil kena ikat, menggeliat, menjerit, padahal dia dah lemah dah, sampai kat bontot ni. Yang rekod ni berkekek-kekek gelak. Kita tengok tu, ya Allah, sakitnya. Bila dah siap, tuan-tuan, dia ambil garam, dia tabur sikit-sikit, nak bagi orang tu seksa betul-betul. Sikit-sikit dia letak, sampailah ke bawah ni. Dia ambil pisau, dia bakar dengan api, dia cacah, cocok dekat luka yang dia siap tu. Dah sebelah ni dia siap sebelah ni pula, sampai kat punggung ni. Kita tengok video tu, ya Allah, sakitnya. Lepas tu dia ambil limau, dia perah limau tu, dia perah, potong, dia perah dekat luka tu. Orang tu sakit. Sampailah di kulit belakang ni, dah tak ada kulit dah. Punya jahat Syiah ni, tuan-tuan. Di penghujung orang ni dah nazak dah jauh-jauh ikan dah nazak. Dia ambil pisau ni, tuan-tuan, dia rodok sini. Zap, dia rodok sini. Gitu bunyi. Bila dia rodok sini, dia buat apa? Dia tarik, zap tu. Zap. Nak suruh dia sampai ke pudi kencing. Orang tu dah mati dah. Masa kena cocok tu hidup lagi. Gitu. Tarik, zap. Bila dia kokak rangka ni, tuan-tuan, jantung ni, dia tarik jantung ni, dia cabut jantung ni, dia kunyah, dia ludah, dia pijak-pijak jantung tersebut. Diorang pun seronok. Ya Allah, saya kata inilah paling dahsyat seksaan yang pernah aku saksikan depan mata. Walaupun begitu, tuan-tuan, tak mampu menandingi kedahsyatan azab di dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Perbanyakkan istighfar dan bertaubat di atas dosa-dosa yang kita ni banyak buat, tuan-tuan. Nisbah ahli neraka 999, 1000 manusia 999 dalam neraka, tuan-tuan, daripada 1000. Satu je masuk syurga. Bukan satu bila, banyak tu, 1999. Sebab itulah, tuan-tuan, lepas mayang Nabi baca Allahumma ajirni 7 kali. Tu Nabi. Kita sombong, habis mayang tu lari. Sebab apa? Kerja drama kat rumah. Lupa Allahumma ajirni, sedangkan kita dosa. Nabi tak ada pun baca 7 kali.
Ni last. Saya tuan-tuan hafal doa makan ketika mana saya form 1. Otak saya lambat bab hafal ni. Tingkatan 1 baru hafal doa makan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabana. Saya tanya mak saya, Allahumma barik lana, ya Allah berkati kami, ya Allah berkati rezeki yang engkau berikan kepada kami, ya Allah. Tiba-tiba doa makan yang kita dok baca sokmo ni, wa qina azabana, hujung-hujung tu, ya Allah jauhkan kami ini daripada neraka-Mu, ya Allah. Apa kaitan doa makan dengan neraka ni? Dok sedap-sedap makan, waqina azabanna. Apa kaitan? Saya tanya mak saya, mak, apa kaitan doa makan ada jauh dengan azab Allah ni? Mak saya kata, wallahu ta'ala a'lam. Mak pun tak tahu. Saya simpan soalan tu, saya pergi tanya ustaz saya, guru kafar, Ustaz Fauzi nama dia, arwah. Ustaz Fauzi pun kata wallahu ta'ala a'lam. Akhirnya saya lupa dah pertanyaan tu. Sampailah saya belajar di Yaman, baru teringat. Saya tanya Syekh Amroni, Qadi Yaman. Alhamdulillah hidup lagi tuan-tuan. Syekh Amroni umur nak dekat 100 dah. Dia kata, bila saya tanya apa kaitan ni doa makan dengan jauhnya dengan api neraka, dia tanya saya balik, berapa kali makan satu hari? Dia tanya saya. Saya kata paling kurang 3 kali. Makan ni wajib tak? Dia tanya. Wajib. Begitulah Nabi nak suruh dekat kita ni. Seperti mana kita wajib, seperti mana benda makan ni hari-hari kita buat, wajib kita buat, tak boleh tinggal, mesti kita buat. Begitulah Nabi nak ajar dekat umat dia, supaya kita minta jauh daripada neraka Allah ni, seperti mana kita berkehendak kepada makanan. Allahu Akbar. Itu maksud dia. Kerana Islam nak bagi tahu kejayaan hakiki itu bila kita berjaya melepasi titian sirat, berjaya masuk syurga bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, itulah pengajaran hadis yang kita pelajari hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan saya minta maaf terkasar bahasa, saya minta maaf ambil masa lama, saya minta maaf ada penyampaian saya ada yang tak kena, dan saya baca hadis tadi ustaz salah baris, tegurlah saya tuan-tuan. Tuan-tuan lebih lama hidup, lebih banyak ilmunya, saya cak ayamnya, jadi tegurlah saya. Pangkat ayah belaka, tegurlah saya tuan-tuan. Yang baik itu confirm dan semestinya daripada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din. Ya Allah, faqihkan kami tentang agama ini ya Allah. Wa 'allimna ta'wil, dan ajarkan kami ilmu-ilmu ta'wil ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Bismillah. Okey tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, saya ni hobi saya suka masuk kampung orang asli. Inilah Haji kata tadi. Kampung orang asli yang saya selalu masuk di Ulu Tembeling. Siapa orang Ulu Tembeling? Ulu Tembeling ni tuan-tuan, ada satu kampung nama dia Kampung Ulusat Bukit Gam. Ada 25 keluarga yang mana masih lagi belum Islam. Saya masuk daripada tahun 2013. Nak masuk perjalanan 10 jam naik bot. Jauh. Nak masuk kampung tu tuan-tuan, air dia sangat cetek. Sampai satu tahap kena angkat bot. Ingat bot bawa kami, rupanya kami yang kena bawa bot. Dia sampai-sampai dalam perkampungan ini, mula-mulalah dulu pengalaman mula-mula masuk, panggil, mari sini. Seorang pun tak nak datang. Saya tanya Tok Batin, mari sini bahasa kamu apa? Dia kata capedoi. Pun tak datang juga. Masa tu kami bawa ketik kuku, bawa gula-gula, pergi mesra ke rumah-rumah ni. Pergi mesra tuan-tuan. Alhamdulillah akhirnya cermin ataupun halangan yang orang pandang kami ni asing, kami berjaya pecah. Dia duduk atas riba kami, anak-anak dia seronok.
Dan kami buat suka neka, cari gula-gula dalam tepung, macam-macam kami buat. Tak cerita lagi pasal syurga, tak cerita lagi pasal Islam ni. Itu tahun 2013. Tahun 2014 pergi lagi tuan-tuan. Buat benda yang sama. Dan tahun ni bila mana kami pergi ni, tahun ni kami pergi, baru kami cerita tentang Islam. Kami buat mesra dulu, buat macam adik-beradik, pergi hantar bantuan, bawa beras, bawa gula, bawa minyak. Tok Batin tu kata, kami boleh masuk Islam ustaz, tapi dengan 3 syarat. Tok Batin tu, dia seorang je boleh cakap Melayu. Syarat yang pertama, kalau kami masuk Islam ustaz, persoalan ini sampai sekarang saya tak boleh nak jawab. Kalau tuan-tuan saya rasa boleh jawab. Kalau anda bagi tahu. Kalau kami masuk Islam ustaz, kami tak boleh makan monyet, dia kata. Ni dalam hutan ni, monyet ni makanan kami. Ular ni makanan kami. Kalau kami masuk Islam, Islam tak bagi kami makan monyet ni. Ini makanan kami dalam ni ustaz. Tuan-tuan nak jawab macam mana? Saya duduk garuk kepala ni. Oh tu, masa itulah. Yang kedua ustaz, kalau kami masuk Islam, apa jaminan Islam boleh bagi kepada kami? Jaminan kemajuan. Dia minta 2 jaminan kemajuan. Kami nak sekolah. Saya kata keluarlah. Dia tak nak. Orang asli kan, 25 keluarga ni tidak ada agama lagi tuan-tuan. Kami nak elektrik. Nak elektrik tu duduk dalam 10 jam dalam hutan Pahang, jauh. Nak masuk 4 wheel jauh, kena naik ikut sungai. Yang ketiga, kami nak air ustaz. Daripada tebing sungai nak pergi ke perkampungan 1 kilometer. Jauh lah. Kami nak air. Tak ada air. 2 benda ni saya tak boleh jawab. Dan yang ketiga tuan-tuan, dia kata apa ustaz? Kalau kami masuk Islam, nak tak ustaz duduk dengan kami? Saya duduk tengok gambar isteri saya, ya Allah, sial kat hang kena tinggal. Kalau saya setujulah. 3 benda ni tuan-tuan, dia minta baru kami masuk Islam. Tak apa. Dan ketika mana nak balik tu, dia offer kami makan. Ustaz jemput makan. Hati ni duk dak. Dia nak bagi aku makan apa ni? Sekali tuan-tuan, saya nak sebut pun takut. Khinzir, babi. Dia kata ustaz, babi ni, saya kata tak boleh makan kami ni. Babi ni dah boleh makan dah. Sebab apa? Babi ni sudah disembelih ustaz. Dah Islam dah. Kita pun sengih lah. Macam kelakar gurau kasar juga ni. Orang asli ni bergurau kasar. Tak apalah, saya kata tak apalah. Rupa-rupanya dakwah daripada agama lain, dia racun. Orang Islam datang, hang kata macam ni, hang kata macam ni. Kita masuk, ini adalah dugaan lah. Dan insya-Allah tahun depan kami akan pergi lagi tuan-tuan. Dan bulan ni Disember kami akan masuk kampung orang asli di Greek, Sungai Ciong. Lebih kurang 54 keluarga, 50 dah Islam, ada 4 keluarga lagi belum Islam. Dan siapa nak bersama dengan kami boleh. Tapi kalau haji, saya tak nak bawa haji. Sebab apa? Sebab handsome. Bukan sebab tua, sebab handsome. Ada kawan saya muka lebih kurang macam haji ni, handsome. Sampai di perkampungan orang asli sana, bila kami nak balik ni tuan-tuan, anak dara dia datang pegang ke tangan dia. Abang, jangan balik abang. Tak bagi balik. Sebab apa? Handsome. Putih, muka cerah ni kan. Dia pun dah, ya Allah macam mana aku nak buat ni? Kalau muka macam saya tak laku. Dan sebab muka lebih kurang tak laku. Muka saya laku dekat Turki tuan-tuan. Tapi muka haji saya risau. Gurau je dah, jangan marah. Jadi tuan-tuan, kami perlukan sumbangan. Dan yang kedua, kami ada pasti di PJS, Petaling Jaya. Saya pemuda PJS Petaling Jaya Selatan. Hari ini kami akan pindah di tempat baru sebab anak murid ramai sangat. Dulu 60 orang boleh muat, sekarang dah 120 dah. Anak murid pasti kami, yang mana daripada kalangan mereka ni ada orang India. India datang nak hantar sekolah pasti di PJS Kampung Medan. Jadi kami perlukan dana 100k. 2 benda lah. Tuan-tuan sumbang hari ni, saya bagi 2 untuk pasti PJS, pasti Hidayah. Flyers ada dalam kereta, tak ambil blok. Flyers ada dalam kereta. Dan 1 untuk bantu jalan dakwah kami lah. Itu saja. Terima kasih banyak-banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.